Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan kuliah kita pada malam ini dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala Allah Ta'ala aidan ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, nescaya Allah akan mengelokkan amalan kamu. Wa yaghfir dzunubakum, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Barang sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ustaz Ghani, Tuan Imam, seluruh itu kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Seperti biasa, bila sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan inayahnya serta taufik dan hidayahnya pada malam ini kita sama-sama dapat sampai ke rumah Allah ini. Dalam rangka kita nak mengimarahkan rumah Allah, solat berjemaah, kemudian kita dapat duduk sebentar seperti biasa sementara menanti masuknya waktu Isyak, lapangkan masa kita untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ilmu pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya pada malam ini bila kita dapat sampai ke rumah Allah, dia macam melantun-lantun kan? Ini tak apa cantik. Rasanya dia apa? Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, malam ni kita dapat sampai ke rumah Allah ini tidak lain dan tidak bukan, semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, atas hidayah dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ni petunjuk daripada Allah. Kita tahu bahawa solat berjemaah ni banyak kelebihan, datang ke rumah Allah ni banyak kelebihan, duduk dalam majlis ilmu juga banyak kelebihan. Semua kita tahu. Petunjuk. Itu hidayah, petunjuk. Tapi dalam untuk kita nak mencapai hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita itu, maka di sana ada satu lagi yang disebut sebagai taufik. Taufik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut, Allah sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh, kita dapat sampai ke rumah Allah pada malam ini atas usaha kita. Hidayah dah ada kan? Ini atas usaha kita. Untuk apa? Untuk kita nak mempelajari ataupun untuk kita nak memenuhi kehendak agama kita. Kata Allah, sesungguhnya kami akan membawa ataupun memimpin mereka
ke jalan-jalan yang mendatangkan kegembiraan kepada mereka atas redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah, ini pertolongan Allah itu bersama dengan orang-orang yang sentiasa berusaha melakukan, sentiasa berusaha memperbaiki amalannya. Jadi pada malam ni kita susah payah sampai ke rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang kita dalam kerangka kita nak memperbaiki amalan kita, nak meningkatkan kefahaman kita berkaitan dengan agama kita, nak memberikan lagi kefahaman kita berkaitan dengan amal ibadah kita. Jadi mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan juga taufik. Taufik. Taufik ini dia bahasa mudahnya ulama-ulama ada sebut kekuatan ataupun kemampuan kita melakukan sesuatu kebaikan. Kemampuan. Kalau Allah tak takdirkan, Allah tak izinkan, Allah tak bagi taufik kepada kita, maka kita tidak dapat melakukan kebaikan amalan tersebut. Dengan sebab banyak faktor lah. Kita disibukkan dengan urusan lain, kan, kurang sihat dan sebagainya, menyebabkan kita tidak dapat melakukan amal soleh. Sebab Allah tidak bagi taufik. Taufik itu kita kena sentiasa minta kepada Allah, khususnya saya sendirilah, secara peribadi, kan. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan selain daripada Allah bagi kepada kita hidayah, petunjuk, Allah bagi juga kepada kita taufik untuk melakukan ataupun untuk kita melaksanakan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung hadis yang ke 36, insya-Allah 36. Kan? Yang ke-36 di bawah bab Adil Islam 'ala al-ummi an-nasraniyah. Salah. Bab lain. Bab birrul walidain ba'da mautiha. Yang kita baca sebelum raya haji itu, iaitu bab pada menyatakan buat baik kepada mak ayah setelah kematian mereka. Kita sempat baca satu hadis, dia ada beberapa hadis, 1 2 3 4 5, ada 5 hadis, kita baru sempat baca satu hadis. Malam ni kita sambung hadis yang ke-36. Dalam kitab Adab al-Mufrad ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Abu Bakr an Asim an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu fayaqulu ay rabbi ay shay'in hadhi fayuqalu waladuka istaghfara laka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu fayaqulu ay rabbi ay shay'in hadhi fayuqalu waladuka istaghfara laka atau kama qala. Hadis ini hadis mauquf diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah yang melafazkan lafaz ini, matan ini. Apa dia kata? Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia telah berkata, diangkat darjat mayit setelah kematiannya. Abu Hurairah cerita, disebut bahawa orang mati ini diangkat darjat dia di hadapan Allah. Lalu dia berkata kepada Tuhannya, orang meninggalnya kata kepada Allah, wahai Tuhanku, apakah ini? Apa sebab dia ni diangkat darjat dia? Sekarang kita tak tahu lah kan. Kita mati nanti di hadapan Allah, kita tahulah sama ada darjat kita ni diangkat ataupun tidak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dipandang mulia ataupun tidak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kan?
Dia tanya kepada Allah, kan? Apa sebab aku ni hari ni dimuliakan, diangkat oleh darjat yang ditinggikan darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan kepadanya, anakmu memohon istighfar bagi kamu. Sebab apa dia darjat dia tinggi si Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab anak dia sentiasa minta ampun untuk diri dia. Kita dah baca lepas, kan? Antara doa yang kita jangan tinggalkan kalau kita sebagai anak, kan? Kalau kita sebagai anak malah, kan? Kita ada mak ayah, sama ada masih hidup ataupun telah meninggal. Antara doa yang kita jangan tinggalkan, doa minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita dan juga untuk mak ayah kita. Okay? Jadi kalau kita banyak meminta ampun, memohon istighfar bagi mak ayah kita, mudah-mudahan sekiranya mak ayah kita sudah meninggal, mudah-mudahan darjat mak ayah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dipandang mulia, ditinggikan darjat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar. Okey. Istighfar ni kita kena wajibkan lah. Kena wajibkan. Kalau pada saya lah, bukan sunat. Kita kena wajibkan diri kita untuk sentiasa memohon ampun kepada Allah. Sebab kita ni tak terlepas daripada melakukan dosa. Mungkin kita tak buat dosa-dosa besar, tapi dosa-dosa kecil mungkin banyak. Ada dosa yang kita sedar, kita buat kita sedar. Ada dosa yang kadang kita buat kita tak sedar. Maka dengan sebab itu kita wajibkanlah diri kita untuk sentiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Merujuk kepada riwayat ini, selain daripada kita meminta ampun untuk diri kita, maka kita minta ampun juga untuk mak dan ayah kita. Sebab mak dan ayah kita juga sama juga seperti kita. Mereka juga tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Kan, mak ayah kita mungkin ada buat silap. Sama ada kesilapan itu disengaja ataupun tidak. Tapi melakukan kesilapan pasti ada. Dan mak ayah kita mungkin juga mereka berdoa supaya dosa-dosa mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dalam memohon keampunan kepada Allah, mungkin Allah makbul, mungkin Allah tak makbul. Dengan sebab doa daripada anak-anak, mungkin doa kesilapan mereka itu Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Jadi kita sebagai anak jangan lupa sentiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita dan juga untuk mak ayah kita. Selalunya kesilapan ni tanpa sedar lah, kan? Mungkin dia lambat dari segi pendidikan kita, mak ayah kita mungkin agak cuai dulu. Banyak faktor lah. Mungkin sebab ilmu mereka sendiri, latar belakang cara hidup sebagainya mempengaruhi, kan, dalam membesarkan kita, membesarkan anak-anak. So dalam melalui tempoh itu mungkin mereka juga ada kecuaian, ada kelemahan, ada kesilapan di sana sini dalam memberi pendidikan kepada kita, kan? Mungkin kita dulu tak solat, mak ayah kita buat tak tahu ya. Ada, kan? Bukan dulu, mungkin sekarang pun ada. Anak-anak buat silap, mak ayah tak tegur. Dia semayang ke, tidak semayang ke, dia buka, dia dah aurat ke. Ada mak ayah yang tak ambil kisah. Jadi benda tu, apabila mak ayah melakukan itu, tidak ambil kisah tentang dosa pahala anak-anak ni, dan mungkin di sana tu ada kesilapan. Okay, ada kecuaian sebagainya. Maka sebagai anak, sebab tu kita kena banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak memastikan anak-anak ni dia beristighfar, dia mestilah dilatih. Mungkin kita ada anak-anak ini, saya pun ada anak 3 orang perempuan, kan.
kalaulah hari ini saya tidak melatih anak saya untuk berdoa, minta ampun kepada diri dia dan juga kepada saya, agak-agak nanti bila dia besar dia boleh baca doa tak untuk kita? Belum tentu. Belum tentu. Sebab apa? Sebab kita tidak melatih dia. Tidak melatih dia. Sebab tu kalau tak pelik lah. Tingkatan 4, tingkatan 5, kita suruh baca doa pun tak. Dia tak boleh. Yang dia boleh, apa? Doa kat sekolah tu yang dia apa tu? Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Baca doa untuk mak ayah. Sampai tak ingat doa Arab tu. Kan? Bila kita baca dia tahulah, oh tu ni untuk doa untuk mak dan ayah kita. Jadi untuk nak memastikan anak-anak kita nanti bila dia membesar nanti dia boleh baca doa untuk kita, maka dia bermula daripada hari inilah. Mula daripada kita. Memanglah di sekolah kita diajar, anak-anak kita diajar bukan Islam dan sebagainya. Itu peranan guru di sekolah, tapi peranan kita sebagai mak ayah ni kena sentiasa berpesanlah kepada anak-anak supaya jangan lupa dalam doa tu minta ampun juga untuk mak, untuk ayah. Allahumma ighfirli dzunubi, kan? Itu untuk diri aja. Okey. Allahumma ighfirli dzunubi wali walidayya. Kena tambahlah mak ayah tu. Kita boleh cek. Balik nanti boleh cek lah. Boleh cek. Anak saya baru tingkatan 2. Dia tahu tapi dalam bahasa Melayu boleh ayah? Bahasa Melayu lah. Tak apalah bahasa Melayu, tapi yang penting dia ada doa untuk kita. Dan kena sentiasa ulang. Jangan lupa baca doa untuk mak, jangan lupa baca doa untuk ayah, jangan lupa baca doa untuk atuk dan sebagainya. Kalau tak diajar, jangan kita mengharapkan nanti bila dia dewasa dia mudah untuk baca. Kadang-kadang kita terlepas pandang bab ni. Ada keluarga yang terlepas pandang. Mudah-mudahan kita jagalah keluarga kita. Kita jaga keluarga kita. Dalam proses tarbiyah ni, pendidikan anak-anak ni bukan mudah. Hari ini penuh dengan cabaran. Kalau kita tidak didik, ada orang lain yang akan didik. Kalau kita tidak didik anak-anak kita, kalau kita tak tengok anak-anak kita, orang lain yang akan tengok anak-anak kita. Kalau yang tengok itu okey, baik, alhamdulillah. Yang kita bimbang takut yang dia dapat tu benda-benda yang tidak baik. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, ibu yang dirahmati sekalian, Allah alam lah. Saya anak-anak kecil ni pun kadang nampak benda tu. Kita tak ajar, tapi dia tahu benda ni. Yang dia tahu tu benda yang salah, benda yang tak betul, benda yang tak tepat. Kan? Dia tak tepat. Dia lebih percaya benda yang tak betul tu. Daripada mana dia tu? Dia belajar daripada internet, daripada YouTube, daripada media-media sekarang banyak. So kita sebagai mak ayah kita tengok. Sebab apa? Sebab itu sebab kita tidak memainkan peranan. So kita sama-sama beringatlah. Jadi mudah-mudahan kita dapat didik anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh, sentiasa mendoakan untuk diri dia dan juga untuk diri kita. Mudah-mudahan apabila kita mati nanti, darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dipandang tinggi. Baik. Hadis yang ke-37. Masih di hadis mauquf. Haddatsana Musa qala haddatsana Salam bin Abi Muti' an Ghalib qala Muhammad bin Sirin kunna 'inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu lailatan qala Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummati wa liman istaghfara lahumā qala li Muhammad fanahnu nastaghfiru lahumā hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah. Muhammad bin Sirin berkata, adalah kami di sisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada satu malam. Bersama Abu Hurairah pada satu malam, maka beliau berdoa, ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, ibunya dan orang yang memohon ampun bagi kedua-duanya. Berkata kepadaku, yakni perawi Muhammad bin Sirin kata, maka kami pun memohon keampunan bagi keduanya sehingga kami masuk ke dalam doanya Abu Hurairah. Minta doa keampunan. Kita Abu Hurairah masukkan sekali mereka dalam
dalam doa Abu Hurairah. Minta apa? Minta ampun. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau kita lihat dalam surah Al-Mu'min, kaitan dengan dalil istighfar ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wastaghfir li dzambik wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Dan mohonlah keampunan bagi dosa kamu serta bertasbihlah dengan memuji Tuhan kamu pada waktu petang dan pagi. Surah Al-Mu'min ayat 55. Kita baca sini, perintah Allah, wastaghfir. Allah perintahkan kita apa? Minta ampun. Minta ampun dan memuji, bertasbih kepada Dia. Bila? Pagi dan petang. Maknanya kerap kita. Di sana ada kelebihan-kelebihan. Selain daripada kita minta kelebihan, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa kita dan juga dosa mak ayah kita. Di sana ada lagi kelebihan-kelebihan lain. Sebab antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, "At-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Orang yang sentiasa beramal beristighfar, memohon ampun kepada Allah SWT ni, dia akan mendapat kasih dan cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalil ini menguatkan lagi apa yang disebut oleh Abu Hurairah tadi. Orang yang banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat kepada Allah, dia akan mendapat kasih dan cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi, mencintai orang-orang yang bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa membersihkan diri, menyucikan diri daripada melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Yang kedua, saya petik sikit. Apa kelebihan istighfar ni? Selain daripada yang disebut hadis sajalah. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi nikmat dengan kurniaan yang berbentuk keluasan rezeki dan kesenangan hidup. Sebagaimana satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Bermaksud daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang selalu beristighfar, nescaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan bagi setiap kesempitan. Allah akan buka jalan. Kalau di depan kita jalan yang sempit, bagi orang yang banyak selalu beristighfar, melazimi istighfar, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya kemudahan, akan buka jalan, luaskan jalan yang sempit. Kalau hati kita sempit, sesak aja, perbanyakkan istighfar, insya-Allah kan Allah akan lapangkan, Allah akan tenangkan. Allah akan menjadikan baginya kemudahan bagi setiap kesempitan, kesenangan bagi setiap kesedihan, dan memberi rezeki tanpa diduga olehnya. Ini antara kelebihan istighfar berdasarkan kepada riwayat Imam Abu Daud ini. Ada orang dia memang melazimi istighfar. Dia duduk saja dia akan istighfar. Ada orang. Dia tuan-tuan lah tu. Kan? Istighfar. Duduk masuk dalam kereta. Kan? Nak pergi ke Melaka. On the way tu 1 jam tu. Pergi sorang-sorang. Tak ada kawan nak sembang. Kan? Di mulut tu istighfar. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Siapa sini yang ada buat amalan tu? Kita try lah buat. Kan? Kita banyakkan istighfar. InsyaAllah kan, kehidupan kita, kerja buat kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pakai buat. Perbanyakkan istighfar. Astagfirullah.
Mak letih ya, minum air ya. Itu sambung lagi. Perbanyakkan istighfar. Saya beliau ini Allah akan menjadikan kepada orang yang banyak istighfar ni kemudahan, diluaskan kesempitan, dimurahkan rezeki daripada jalan-jalan yang kadang kita tidak sangka. Mungkin hari ni kita senang kan, hari ni kita tenang hidup, senang dan tenang. Hidup tak susah, duit cukup, anak-anak sihat. Mungkin mak ayah kita dulu dia banyak beristighfar. Kita tak istighfar, tapi mak ayah kita beristighfar. Kesan kepada anak-anak. Kesan kepada anak-anak. Wallahu a'lam. Itu yang kedua. Sajalah saya nak tambah sebab istighfar ni memang itulah saya sebut tadi lah. Kita kena wajibkan diri kita. Wajibkan diri kita. Macam saya wajibkan diri saya lah. Cubalah sedaya mungkin untuk mewajibkan diri supaya sentiasa beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Banyak dosa-dosa kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan syurga bagi mereka yang memohon keampunan kepada Allah dan menyesali segala perbuatan mereka. Sebenarnya satu riwayat disebut daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW sabda, Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku tetap pada ikatan-Mu dan janji-Mu selagi aku mampu. Aku berlindung kepadamu daripada kejahatan yang aku lakukan. Aku mengakui dengan nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah aku. Tiada yang mengampunkan dosa-dosa kecuali Engkau. Ini Nabi ajar istighfar yang paling baik. Saya baca terjemahan tadi tu, apa ayat dia? Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku tetap pada ikatan-Mu dan janji-Mu selagi aku mampu. Aku berlindung kepadamu, Ya Allah, daripada kejahatan yang aku lakukan. Aku mengakui dengan nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah aku. Tiada yang mengampunkan dosa-dosa kecuali Engkau, Ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika kan wa 'anika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam apa tu? Maksud okey, itu doa. Antara kelebihan istighfar. Jadi ada banyak lafaz-lafaz istighfar. Kita boleh cari yang mudah-mudah. Contohnya Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah, tiada Tuhan kecuali Dia yang tetap hidup dan kekal, dan aku bertaubat kepadanya. Satu cara. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini semua orang boleh baca. Kalau ni pun panjang, bacalah Astaghfirullah. Astaghfirullah. InsyaAllah kita sama-sama buat. Mudah-mudahan kita dapat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada kita, dan apa yang Nabi bagi tahu kepada kita kelebihan bagi orang yang memperbanyakkan istighfar. Selain daripada itu, apa lagi lafaz? Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti, yang banyak berbuat kebaikan, berbuat kebajikan. Kemudian ada lagi doa yang berkaitan istighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Dalam ayat dan doa tu ada taghfir lana tu.
Rabbana zalamna anfusana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini semua boleh baca. Wahai Tuhan kami telah menzalimi, menganiaya diri kami sendiri, dan kalau Engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya kami menjadi orang-orang yang rugi. Ini doa semua yang kita biasa baca. Kita pekat-pekat baca lah. Kadang-kadang kalau nak tunggu imam dia baca, kan, yang imam biasa baca lah. Kerana mungkin kita ada doa kita sendiri, kita sendiri kan. Semasa kita solat sunat dan sebagainya, kita bacalah doa-doa pilihan kita. Tak hafal, ada buku doa banyak, bawa baca, kan. Nak baca lama mana pun boleh. Jadi itu antara lafaz-lafaz doa istighfar yang mudah yang kita boleh amalkan. InsyaAllah bila kita banyak membaca istighfar kepada Allah, kelebihan-kelebihan yang disebut tadi itu sampai kepada mak dan ayah kita, insya-Allah. Ingatlah kemuliaan seorang apabila dia mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seorang apabila mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya hadis yang ke-37. Hadis marfu'. حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Kita biasa baca hadis ni. Kadang-kadang kita dalam riwayat yang lain, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu, kan. Tapi dalam riwayat ini, dalam kitab ni, dalam ada mufrad ni, Imam Bukhari bawa matan lafaz dia begitu, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal 'abdu, ya, idza matal 'abdu, apabila telah meninggal, apabila telah meninggal dunia seorang hamba. Kalau hadis yang biasa kita berjumpa juga, idza mata ibnu adam, apabila matinya seorang anak Adam. Dalam riwayat yang kitab ni disebut idza matal abdu, apabila mati, apabila meninggal dunia seorang hamba, maka terputuslah daripadanya amalnya melainkan 3 perkara. Terputus semua. Kita mati, ya, semua terputus amalan kita ni kecuali 3. Ini semua kita sedia maklum. Beratus-ratus kali lah, kan. Beratus-ratus kali dah kita dengar ni. Ya, kalau suruh hafal pun boleh kot ni, kan. Kita ada 3 perkara. 3 perkara yang tidak terputus. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ni, sedekah yang mengalir, yang berpanjangan. Banyak contoh kan. Antaranya ada pihak nak buat sekolah, contoh buat surau, buat masjid, kita infak, kita bagi duit. Selagi mana masjid itu digunakan, selagi mana sekolah itu digunakan, kan, akan mengalir sedekah kita. Kebaikan kita akan mengalir. Ini semua sedia maklum. Dan dah buat pun. Dah buat. InsyaAllah, mudah-mudahan. Itu yang pertama. Bila kita mati, pahala itu mengalir. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Ini pun banyak juga. Kita ada ilmu, kita mengajar orang lain dapat menggunakan ilmu yang kita ajar tu,
kan, untuk kebaikan, maka selagi mana dia beramal dengan ilmu dia, kan, maka selagi itulah kita yang mengajar tadi itu akan mendapat ganjaran kebaikan. Dengan syarat masa kita mengajar tu, kita ajar dengan ikhlas, kita didik dengan ikhlas, insya-Allah. Tu ada orang kata untung jadi cikgu. Orang kata untung lah jadi cikgu kan. Satu kelas 30 orang. Satu kelas 30 orang. Darjah 1, darjah 2, 60 orang. Tu tahun pertama. Budak tu dah 60 orang dah tahun. Kemudian tahun depan kita mengajar lagi. Budak yang lain pula. Kan? Banyak dah. Tu cikgu lah yang lain pun, orang lain pun ada ruang. Ada siksa. Contoh kita di masjid kita ni ada buat apa kita kata? Macam ni ada ya kelas Quran. Ada kelas Quran kan? Kelas Quran kita mengajar tu. Kita mengajar kelas Quran. Ada saya. Ada. Alhamdulillah kan. So, orang yang belajar tu dia baca Quran dengan baik, kemudian dia bawa bersemayang. Semua tu dapat ganjaran. Sebab tu kita belajar dan kita mengajar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, sebagaimana kita semua sudah maklum, amalan yang tidak terputus adalah anak soleh yang sentiasa mendoakan baginya. Anak soleh yang sentiasa mendoakan untuk diri dia. Sebab tu kalau kita lihat kepada hadis ni, kalau ikut syarah kepada hadis ni, pertama dia kata hadis ni nak menunjukkan bahawa pahala amal soleh ni dia tidak akan terputus. Pahala kita buat kebaikan, amal soleh ni dia tidak akan terputus. Kita buat kebaikan dia tidak akan terputus. Yang kedua, daripada hadis ini merupakan satu tuntutan ataupun perintah kepada kita untuk kita sentiasa bekalkan diri kita ni dengan amal soleh. Bekal sebanyak-banyak bekalan. Sebab yang pertama tadi, amal soleh dia tidak akan terputus. Dia tidak akan terputus. Jadi untuk lebih menguntungkan lagi kita ni, maka kita bekalkanlah amal soleh ni banyak-banyak. Buat amal soleh banyak-banyak. Kalau sedekahlah banyak-banyak. Sedekah jariah, sedekah banyak-banyak. Kan? Kembali kepada yang ketiga tadi tu, anak soleh yang mendoakan. Itu dalam masa sekarang ni kita kena pastikan anak-anak kita ni kita bawa supaya dia menjadi anak soleh. Kalau hari ni dia tak semayang, tak solat, kita kena pastikan dia solat. Pastikan dia solat. Kalau hari ni dia tidak menutup aurat, pastikan hari ini dia menutup aurat. Kalau hari ini dia susah nak buat benda-benda yang makruf, benda-benda baik, kita kena pastikan hari ini anak-anak kita buat benda-benda baik. Sebab ini bekalan. Bekalan kita lah ni. Bekalan kita. Macam mana kita nak mengharapkan anak soleh, tapi kita tidak memberi didikan. Kita tidak bawa dia. Kita tak ajak dia. Jadi sama-sama kita. Saya bercakap ni pun untuk diri saya juga. Untuk diri sendiri-sendiri juga. Cakap senang, betul, cakap senang. Nak buat belum tentu senang. Walaupun dia anak ustaz ke, anak ustazah ke, kalau tak bawa, kalau tak guide, kalau tak ajak, belum tentu dia jadi soleh, belum tentu dia jadi soleh. Kita lah yang mak ayah lah yang mencorakkan dia. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Dan setiap anak-anak yang dilahirkan tu dalam keadaan fitrah. Kitalah yang mencorakkan dia, sama ada dia nak jadi Majusi ke, Nasrani ke, Yahudi ke, mak ayah kita.
boleh kita nak berangan-angan dia, berangan kan. Doa okey. Doa kita doa. Tapi kita kena bawa selain daripada kita berdoa kan, kita kena bawa anak-anak kita. Anak-anak kita. Sebab tu kalau ada anak-anak lelaki di rumah yang umur anak lelaki lah, budak kecil ke, bawalah ke mana-mana masjid, bawalah ke masjid. Kan kalau kita tengok pada malam ni budak tak ada ni. Ada. Adakah kan tempat kita ni tak ada budak-budak? Main phone kan? Jadi apa yang dia buat, itulah yang dia akan jadi nanti. Masuklah anak saya bersama lah. Kadang-kadang saya tengok, saya anak tiga perempuan kan. Jadi tengok orang bawa anak lelaki pergi semayang, dia best kalau ada anak lelaki ni, contohlah kan. Tapi ada cara lah anak perempuan kan. Nak ceritanya, kalau kita ada anak-anak, biasa-biasakan mereka ni dengan majlis-majlis ilmu seperti ini. Kan bawa ke masjid. Kan ada satu dia orang apa? Viral ke apa? Ada satu masjid tu dia bagi RM5. Masjid mana ada macam ni. Ada satu masjid tu. Budak dia bagi kat budak sebelum pergi sekolah tu datang berjemaah di masjid tu kan. Saya tanya masjid mana. Itu proses nak suruh datang ke. Tapi lama-lama dia akan okeylah. Kita kalau ke budak, kalau orang tua pun kita buat jadilah. Sekali datang RM10. Boleh jadi motivasi tu. Okay. Jadi anak-anak untuk nak jadi anak soleh ni mesti kita kena didik lah. Mesti kena didik. Tidak ada shortcut, tidak ada jalan pintas. Saya nasihatkan diri saya juga, tidak ada jalan pintas. Mesti kena didik. Baik. Itu saya akan habiskan satu lagi di bawah bab ni, iaitu hadis yang ke-39. Haddatsana Yasratu bin Safwan qala haddatsana Muhammad bin Muslim an Amru an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna ummi tuwaffiyat wa lam tus afayanfa'uha an atasaddaqa anha qala na'am. Ibn Abbas kata apa daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu bahwasanya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan dia tidak meninggalkan sebarang wasiat. Ada harta tak ada apalah. Apakah bermanfaat kepadanya sekiranya aku bersedekah daripada hartanya? Ada harta tapi dia tak wasiat apa-apa kan? Apakah bermanfaat kepadanya sekiranya aku bersedekah daripada hartanya? Maksudnya, kalau dia sedekah harta yang tinggalkan tu, memberi manfaat ataupun tidak kepada mak dia, kepada arwah tu. Apa kata Nabi? Rasulullah SAW menjawab, ya. Qala, mungkin mak ayah kita kan meninggal, ada harta, malah dah jadi harta kita kan. Maka kita gunalah harta kita tu, infaklah, buatlah amal jariah, sedekah jariah untuk dia kan. Kalau ada masjid, ada tempat-tempat nak mohon wakaf kan, maka kita boleh sumbang wakaf sebagainya. Sebab semua tu akan memberi kebaikan, ganjaran tu sampai kepada arwah. Jadi banyak cara. Ini tugas kita sebagai anak.